untuk membahaskan rang undang-undang kebajikan haiwan ini. Datuk Yang di-Pertua, rang undang-undang ini merupakan satu rang undang-undang yang memang kita nanti-nantikan, dan kita sama-sama harus memastikan bahawa ianya menepati ciri-ciri yang dilihat, yang mahu dilihat oleh semua pihak-pihak yang berminat, mengambil minat dalam isu ini. Datuk Yang di-Pertua, poin yang pertama yang saya ingin sampaikan ialah berkenaan dengan pelantikan lembaga. Kalau kita lihat di dalam keanggotaan lembaga, di sini dikatakan bahawa lembaga itu terdiri daripada pegawai-pegawai ataupun mereka-mereka seperti ketua pengarah, pegawai kanan dan sebagainya, by virtue of position. Akan tetapi tidak dimasukkan sekali mereka-mereka yang passionate berkenaan dengan kebajikan haiwan, seperti yang dikatakan oleh kawan-kawan saya sebelum ini, rakan-rakan ahli parlimen sebelum ini, wakil-wakil daripada NGO haruslah dimasukkan di dalam keanggotaan lembaga ini. Saya harap sangat Yang Berhormat Menteri yang ada di sini dapat melihat secara serius berkenaan dengan penglibatan ahli wakil NGO dalam keanggotaan lembaga. Kedua, berkenaan dengan lembaga juga, saya tidak berapa jelas daripada kertas rang undang-undang ini bagaimana hubungan lembaga ini ke atas PBT contohnya. Apa kuasa lembaga untuk mengawal tindakan PBT sekiranya PBT mengambil tindakan yang di luar peri kemanusiaan seperti yang kita lihat dalam kes-kes yang sebelum ini. Jadi yang ini saya pohon pencerahan daripada Yang Berhormat Menteri. Poin yang kedua ialah berkenaan dengan haiwan jalanan, iaitu stray. Saya juga telah disebut oleh pembahas sebelum saya, tapi saya ingin menambah berkenaan dengan keperluan kepada kita mengawal populasi haiwan jalanan ini, kerana kita lihat bahawa nak kasih binatang ni dia agak mahal. Jadi kadang-kadang orang yang bela binatang ataupun haiwan di rumah, memelihara haiwan, tetapi biarkan haiwan ini, kucing kata contohnya, beranak, lepas tu pergi buang dekat restoran, dekat pasar. Lepas tu dia kata kesian kau tak dapat makan, jadi letaklah kedai makan. Apabila kita tanya kenapa tak kasih, itu lebih dapat membantu mengawal populasi. Mereka kata mahal. Nak kasih satu ekor kucing dalam RM200. Jadi mereka tak mampu. Mereka kata lebih baik buang dekat kedai makan, dekat pasar dan sebagainya. Jadi sekarang ini pula kita ada masalah haiwan-haiwan ini kacau orang makan, satu hal. Kemudian haiwan juga berpenyakit. Itu ini betul. Sekarang saya dimaklumkan oleh para doktor bahawa sekarang dah ada HIV kucing. HIV kucing. Dan dia boleh menular di kalangan haiwan dan juga boleh menjangkit manusia. Saya tidak berapa jelas tentang perkara ni, tetapi yang tentang HIV kucing ni saya tahu, memang para doktor beritahu saya ada penyakit ni. Jadi kalau kita tak kawal populasi ini, dia menjadi satu perkara yang amat memudaratkan orang kata masyarakat kita, Jadi ini berkenaan dengan stray juga. Saya dapati bahawa di dalam rang undang-undang ini tidak ada disebut di mana-mana berkenaan dengan peralatan dan kelengkapan yang boleh digunakan untuk menangkap stray. Tak ada disebut mana-mana. Sebab itu kita ada satu kes di mana kita dapati apabila PBT menangkap anjing dan kucing, ada yang cedera telinga mereka kerana sikit konten. Ya, apa? Terima kasih. Saya nak sikit kerana takut saya kena tinggalkan dewan. Tadi Kuantan sebut tentang stray animals. Cuma saya nak tanya mengenai beruk dan babi hutan yang sekarang sudah menjadi stray juga di kawasan saya, terutamanya di Taman Ta, di mana pemaju-pemaju telah masuk ke kawasan mereka, mencuri kawasan mereka, dan mereka tidak ada tempat dan mereka harus keluar mencari makanan. Dan lepas itu ada pula pengunjung-pengunjung yang datang memberi makanan, dan ia affect the residents of the area dengan izin. Jadi sekarang kita nak jaga manusia juga, nak jaga haiwan juga, jadi banyak permasalahan. Jadi saya amat lalu
melalukan undang-undang ini kerana sebagai kita nak mencapai negara maju mesti ada satu tanda aras undang-undang untuk jaga kebajikan haiwan. Jadi saya minta agar Kuantan bantu saya dalam hari ini. Mungkin pemaju juga harus bertanggungjawabkan apabila mereka hendak membuat perumahan atau development di mana-mana, harus pertimbangkan bagaimana dia nak berkampungkan binatang-binatang ini. Terima kasih. Terima kasih Ampang. Isu babi hutan dengan kera ni memang isu yang agak biasa juga dialami, tetapi saya mohon pencerahan juga daripada Yang Berhormat Menteri. Yang saya faham, babi hutan dan kera ini termasuk di bawah akta yang lain, ya, hidupan liar, dan di dalam kes-kes melibatkan kera terutamanya, kerjasama penghilitan mungkin boleh kita dapatkan. Dan untuk sebab masalahnya kita yang ambil tempat mereka, kita yang encroach ke dalam ruang mereka dengan pembangunan, ya. Dan ada beberapa kes yang tempat saya duduk pun ada kes kera, dan akhirnya kita nak buat macam mana, kita yang masuk tempat dia, ya, dan kita panggil penghilitan tangkap, penghilitan masuk ke dekat dalam dia punya sangkar, ya, buat trap, kemudian pindahkan kepada hutan-hutan ataupun tempat yang mereka boleh hidup. Tapi bila dia masuk dalam bandar tu jadi isu besar lah, isu masalah yang besar. Jadi bagaimana penghilitan ataupun bagaimana PBT nak terlibat di situ. Saya pohon nanti pencerahan daripada Yang Berhormat Menteri. Saya ingin terus kepada poin berkenaan dengan bagaimana mereka-mereka yang membiak haiwan ini secara komersial. Ada yang membiak haiwan secara komersial, biak kucing, biak anjing untuk dijual. Ya, jadi mereka ini kadang-kadang tak ambil kisah tentang kebajikan haiwan. Mereka tak jaga kebersihan, mereka tak jaga keadaan tempat tinggal dan sebagainya, tetapi mereka hanya mementingkan keuntungan. Jadi bagaimana, ya, kita nak mencari mereka ini, kerana mereka ini tidak berlesen pun. Sekarang ni mereka biak di rumah. Ya, saya pernah pergi rumah yang membiak kucing, baunya begitu busuk, ya, kerana mereka membiak kucing siam, ya, kucing Parsi dan kucing siam ni yang amat cantik, tetapi kadang-kadang kebajikannya tidak dijaga. Juga berkenaan dengan pet shop, Datuk Yang Di-Pertua, mereka simpan haiwan ni, kadang-kadang kuda-kuda dalam baldi kecil. Ya, bagaimana dengan kebajikan haiwan-haiwan yang disimpan di kedai-kedai, ya, pet shop ni, ya. Kadang-kadang duduk dalam baldi, duduk dalam sangkar kecil-kecil, dan semata-mata dalam orang kata sebahagian daripada usaha pet shop ini untuk membuat untung. Seterusnya, saya ingin bercakap berkenaan dengan kebajikan haiwan ternakan. Haiwan ternakan, Datuk Yang Di-Pertua, tidak masuk di dalam undang-undang kebajikan haiwan. Saya mencari dalam akta binatang, ada sedikit disebut berkenaan dengan good husbandry practice, ya, bagaimana haiwan ternakan ini harus dibawa dengan cara yang baik, tetapi tidak disebut di mana-mana. Pohon pencerahan daripada Yang Berhormat Menteri, kenapa tidak termasuk haiwan ternakan di dalam undang-undang kebajikan haiwan ini? Kerana haiwan ternakan juga perlu dijaga kebajikan mereka. Kerana kalau kita tengok, ada 3 aspek bagaimana kebajikan haiwan ini harus dijaga. Satu, dari segi cara mereka diternak, ya, kadang-kadang dalam kandang yang sempit, ya, kandang yang tidak bersih. Saya yang awal-awal Yang Berhormat Menteri katakan tadi, kebajikan undang-undang kebajikan haiwan ini merangkumi kebebasan haiwan, diet haiwan, ya, kelakuan semula jadi haiwan, keselesaan haiwan dan sebagainya. Apabila kita lihat kepada aspek ini, binatang ternakan selalunya dibiarkan di dalam sangkar yang kecil-kecil, ya, dan tidak dicampur. Kadang-kadang kotor, diberi makan dan najis pun dalam tempat yang sama, ya. Kalau bela ayam tu macam tu keadaan dia. Jadi ini tidak menepati apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi berkenaan dengan kelakuan semula jadi, sebab haiwan ini harusnya boleh lari bebas dan sebagainya, tapi dikurung dalam kandang-kandang yang kecil dan tidak berapa bersih. Macam mana dari aspek kebajikan haiwan ternakan ini? Kemudian kita lihat pula haiwan ternakan ni
Sekarang ni ada antibiotik, ya, ada hormon. Ayam dulu 45 hari, sekarang dah 30 hari dah boleh makan, ya, dan cepat injek supaya cepat gemuk dan cepat boleh disembelih, membuahkan hasil. Ini juga harus kita teliti, dan saya mohon pencerahan daripada Yang Berhormat Menteri kerana kenapa tidak dimasukkan sekali dalam Undang-Undang Kebajikan Haiwan. Kontan sikit, kontan. Ya, Kuala Kedah. Terima kasih Tuan Ketua. Kebetulan Yang Berhormat Kuantan menyebut ini satu perkara yang saya banyak bercakap sebelum ini, iaitu penternakan yang kalau boleh saya minta Yang Berhormat Menteri respon secara yang tidak alamiah dan menyiksa haiwan. Diketahui bahawa ayam yang dipelihara demikian memang dia tersiksa. Itu ada kajian yang dibuat dan akhirnya dia juga memberikan kesan yang sangat buruk pada kesihatan orang yang menggunakannya. Satu. Nombor dua, lembu yang dipelihara dengan cara terkurung dan hanya diberi makan untuk cepat gemuk, makanan selain daripada rumput, dia mengalami liver failure atau kegagalan hati. Hatinya akhirnya bila disembelih tak boleh dimakan seperti biasa, hatinya rosak kerana penuh urea, dan dia juga mengalami kegagalan hati tadi menyebabkan dia juga mengalami depression dan lain-lain lagi, dan selain itu dia juga mengalami kesakitan yang kuat. Jadi itu juga sebabnya perlu dilihat pada industri makanan. Terima kasih. Terima kasih Kuala Kedah. Saya pohon masukkan ucapan Kuala Kedah dalam ucapan saya. Datuk Ini Petua, apa ni, kebajikan haiwan ternakan tadi, ya. Kebajikan haiwan ternakan ada disebut dalam Akta Binatang berkenaan dengan transportation. Maksudnya apabila kita nak memindahkan haiwan itu daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, itu disebut bahawa mesti ada cukup makanan dan air, minuman. Tetapi tidak disebut pula lebih lanjut daripada itu, ya. Cuma dua line saja berkenaan dengan perkara itu. Jadi kebajikan haiwan yang tiga aspek yang disebut tadi, ya, dari segi cara mereka diternak, dari segi injection, hormon, pemakanan dia, betul apa yang Kuala Kedah katakan tadi, an animal in stress, distress, dia dalam keadaan distress, dan dia akan menimbulkan kesan kepada kita manusia. Apabila saya pergi ke Saudi, ke Mekah, Datuk Edi Petua, mereka dekat sana tak injek ayam mereka. Dan ayam mereka kecil, ya, ayam mereka kecil, tetapi ayam mereka lebih sedap, ya. Mereka tak injek, mereka tak injek dengan hormon. Jadi wajarkah kita biarkan penggunaan hormon digunakan, ya, ke atas haiwan ternakan ini, dan kemudiannya kita pula yang makan, ya, menjadi dalam makanan kita. Jadi Datuk Endi Petua, setakat itu yang perbahasan saya berkenaan dengan isu Undang-Undang Kebajikan Haiwan ini. Seperti yang saya katakan tadi, memang ianya amat-amat dialukan, dan cuma kita nak pastikan bahawa bila kita buat satu undang-undang ni, biarlah ianya kemas, biarlah ianya mendapati piawaian antarabangsa, kerana it is not just to look good, but it is to be really good. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Endi Petua. Ya, Bagan Serai.